Perkasa FC kutip 3 mata penuh. Tujuh pasukan lelaki dan wanita sertai Liga Bola Tampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei, Bandar Seri Begawan. Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei DST 2011-2012 kini hampir ke penghujungnya. Hanya tinggal 10 perlawanan saja lagi, yang mana 9 pasukan sudah pun menempah slot ke Liga Super musim depan dan hanya tinggal 1 slot sahaja lagi untuk mengisi Liga Super. Semalam menyaksikan perlawanan bagi kumpulan A pertemuan antara Misa United dengan Perkasa FC. Perlawanan berlangsung di Belapan dan Padang, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Pada separuh masa pertama, Perkasa FC berjasi kelabu mendahului perlawanan pada minit ke-7 hasil jaringan Awang Zuhairni Awarais. Tersentak dengan jaringan tersebut, Misa United terus membuat asakan ke kubu lawan. Pada minit ke-15, berpeluang untuk menyamakan kedudukan, namun tandukan Maizuddin Lamat berjaya diselamatkan oleh penjaga gawang Perkasa. Permainan semakin rancak dengan kedua-dua pasukan sering berbalas-balas serangan, namun banyak peluang disia-siakan. Minit akhir separuh masa pertama, Perkasa berjaya menambah gol kedua apabila tandukan Hasanul Abdillah Ibrahim berjaya menewaskan penjaga gawang Misa United. Bersambung separuh masa kedua, Misa United membuat beberapa pertukaran pemain dengan berharapan sekurang-kurangnya untuk mendapatkan jurang gol dan pada minit ke-66, Misa United berjaya memperolehi gol pertama melalui jaringan Muhammad Zulkhairul Rahman sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1. Kegembiraan Misa United tidak bertahan lama. Selang seminit kemudian, Perkasa berjaya menggegarkan gawang Misa United melalui sentuhan Saifuni Syawal. Pada minit-minit terakhir perlawanan, giliran Muhammad Shoaib Joinedi menggegarkan gawang Misa United sekaligus menutup tirai perlawanan dengan keputusan Perkasa FC 4, Misa United 1. Dengan kemenangan itu, Perkasa FC naik ke tangga ketiga kumpulan D dan berpeluang untuk menempah slot Division 1 musim depan. Sementara itu, pada malam Selasa, menyaksikan pertemuan bagi kumpulan D di antara Kelanas FC dengan Muara Vela. Muara Vela berjasi putih memperoleh gol pertama pada minit ke-28 hasil jaringan Abdul Muqaddim Abdul Rashid. Selang 3 minit kemudian, Muara Vela mengadakan jaringan apabila sepakan percuma Nur Rafiz Awang Ali berjaya menewaskan penjaga gawang Kelanas FC. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung pada separuh masa kedua, ketinggalan 0-2, Kelanas merubah rentak permainan dengan membuat beberapa pertukaran pemain dengan harapan untuk mendapatkan jurang gol. Namun serangan-serangan Kelanas dapat dihadang pertahanan Muara Vela. Pada minit ke-75, Muara Vela menambah gol ketiga hasil jaringan Abdul Azim Zainal apabila dengan mudah menendang masuk bola setelah menerima hantaran lintang Abdul Azim Abdul Rashid. Keputusan akhir Muara Vela 3, Kelanas FC 0. Dengan kemenangan itu, Muara Vela kini menduduki di tangga ketiga kumpulan D dengan 9 mata, masih berpeluang untuk menempah tiket mara ke Liga Super, manakala Kelanas FC walaupun tewas sudah pun menempah slot ke Liga Super musim depan dengan mengutip 15 mata dan menduduki tangga kedua kumpulan D. Dari aksi perlawanan tadi kita saksikan jadual-jadual perlawanan seterusnya dan kedudukan setiap kumpulan setakat ini.
Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD buat pertama kalinya akan menganjurkan Piala FA Brunei DST 2012 dan mengalulukan penyertaan kepada semua pasukan dan kelab bola sepak di negara ini. Pasukan atau kelab yang ingin menyertai bolehlah mendapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu NFABD House, Jalan Pusat Persidangan, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam atau menghubungi Dayang Hajah Arbayah di talian 238-0047 atau Haji Awang Muhammad Taha bin Haji Muhammad Tahir di talian 8747-400. Barang lengkap haruslah dikembalikan pada hari Rabu 30 Mei 2012 jam 5 petang. Kejohanan Snooker Kebangsaan Brunei 2012. Dua lagi perlawanan dilangsungkan semalam untuk menentukan dua slot terakhir peringkat suku akhir. Perlawanan dilangsungkan semalam di Dewan Bilik dan Snooker Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Dalam perlawanan pertama semalam, menyaksikan pertemuan Hasrijam Haji Hassan memakai vest merah bertemu Muhaimin Serudin. Dalam perlawanan yang berlangsung 4 frame itu, Muhammad Serudin terlebih dahulu mendahului permainan dengan kiraan 63-39. Bagaimanapun, Hasrijam Haji Hassan berjaya menguasai pada frame kedua, 3 dan keempat dengan kiraan mata 65, 25, 50-45 dan 71-47 untuk mara ke suku akhir dengan kiraan 3-1. Sementara itu, dalam satu perlawanan, pertemuan antara Rosli Haji Omar memakai vest hitam bertemu Muhammad Airwan Zakaria. Dalam perlawanan itu, permainan terpaksa ditentukan sehingga pada frame yang terakhir. Pada frame pertama, Rosli Haji Omar mendahului dengan mata 61-36. Sementara Muhammad Airwan memenangi pada frame kedua dengan kiraan 24-62 dan seterusnya mendahului pada frame ketiga dengan kiraan 62-47. Bagaimanapun, Rosli Haji Omar berjaya menyamakan kedudukan pada frame keempat dengan kiraan 62-22. Muhammad Airwan Zakaria akhirnya memenangi perlawanan setelah menang pada frame kelima dengan kiraan 54-45 dan seterusnya mara ke peringkat suku akhir. Dari acara snooker kita ke acara bola tampar. Semalam diteruskan lagi dengan beberapa perlawanan kejohanan Liga Bola Tampar Kebangsaan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Dalam set pertama, Universal mencatat kemenangan mudah dengan kiraan 25-2. JIS cuba bangkit memberi saingan pada set kedua, namun mereka juga tewas dengan kiraan 14-25. Universal terus mencatat kemenangan dengan kiraan 25-8 pada set ketiga untuk memenangi perlawanan dengan keputusan penuh 3-0. Manakala dalam kategori lelaki, pasukan JIS juga turut kecundang kepada Majlis Sukan Polis Diraja Brunei berjersey kuning dengan thread set. Dalam set pertama, Majlis Sukan Polis melakar kemenangan dengan kiraan 25-13. Majlis Sukan Polis terus mengutip mata kedua pada set kedua dengan kiraan 25-16. Mata terakhir, Majlis Sukan Polis dikutip pada set ketiga walaupun mendapat tentangan namun mengakhiri dengan kemenangan 25-19. Sementara perlawanan kedua bagi kategori lelaki menyaksikan pertemuan di antara pasukan tempurung mix tewas kepada pasukan Teresa juga dengan straight set. Mata pertama Teresa dikutip pada set pertama apabila menang dengan kiraan 25-12. Pasukan tempurung mix bangkit pada set kedua, namun mereka gagal mempertahankan kutipan mata apabila mereka tewas dengan dua mata 24-26 untuk kedudukan menjadi 2-0. Dalam set ketiga, Teresa terus melakar kemenangan dengan kiraan 25-18 untuk kemenangan 3-0. Perlawanan akhir kategori wanita dan lelaki dijadualkan pada 4 Jun depan bermula jam 7 malam. Dalam usaha mengembang dan memajukan sukan badminton di negara Brunei Darussalam, satu program kejuri latihan telah diadakan yang mana dianjurkan oleh Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan dan Konfederasi Badminton Asia BAC. Program kejuri latihan tersebut diadakan di Dewan Sekolah Sukan Kampung Pulai. Seramai 20 peserta menyertai program kejurulatihan ini yang terdiri dari guru-guru sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Ianya diadakan selama 10 hari.
Program tersebut antara lain adalah untuk memberikan asas latihan bagi para peserta untuk diterapkan dan disalurkan kepada generasi muda, khususnya kepada murid-murid sekolah. Menurut Pegawai Perkembangan Regional Konfederasi Badminton Asia, Muhammad Ardi Ardiansyah, yang juga selaku tenaga mengajar, menyatakan program ini merupakan satu program pembangunan sukan badminton yang dikhususkan di peringkat awal, terutamanya di sekolah-sekolah rendah. Ini program sebetulnya untuk school program, we call badminton school program. Jadi our target adalah students. Sebelum kita ke students, kita akan terapkan program untuk teachers dulu, agar teachers paham bagaimana cara buat coaching badminton in their school. Ini program bukan untuk membuat badminton profesional seperti klub, tetapi ini lebih ke school program, jadi banyak activity, fun game seperti itu, tetapi spesifik in badminton. Ini bagaimana cara teachers untuk introduce badminton sport kepada students. Bagaimana cara dia untuk membuat students suka olahraga badminton, seperti itu. Untuk teknik, ini adalah teknik dasar, jadi untuk front area, mid area, dan base area. Untuk front ada teknik netting, lift, backhand low serve, and forehand high serve. Tapi untuk mid court ada drive, forehand and backhand, and base court ada smash, ada chop, ada high clear, dan ada drop shot seperti itu. Jadi basically, dan ada physical untuk dasar badminton seperti jumping, terus speed, agility, dan juga ada flexibility di badminton. Jadi komponen fisikal yang basic aja ada di badminton. All teachers very excited, sangat ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang badminton, dan mereka pun sudah enjoy dengan ini program. Dan I hope teachers when finish this program come back to their school dan boleh melakukan teaching badminton in their school. Sukan antarabangsa malam ini kita mulakan dengan perkembangan persiapan menjelang perlawanan pembukaan Piala Eropah 2012 atau Euro 2012. Salah sebuah bandar dari 4 bandar yang akan menjadi venue perlawanan bola sepak paling berprestij itu nanti ialah Stadium Kebangsaan Warsaw di ibu kota Poland. Stadium Kebangsaan Warsaw itu nanti akan menjadi gelanggang bagi 4 perlawanan termasuk perlawanan pembukaan di antara Poland dan Greece pada 8 hari bulan Jun depan. Bandaraya Warsaw akan menjadi tumpuan rakyat Poland apabila Stadium Kebangsaan Warsaw akan menjadi gelanggang perlawanan pembukaan di antara tuan rumah Poland dan Greek dalam aksi kumpulan A. Stadium tersebut yang mampu menampung muatan sebanyak 50,000 penonton itu juga akan menjadi tumpuan untuk beberapa lagi perlawanan termasuk perlawanan tuan rumah Poland menentang Rusia, Greek menentang Rusia, dan satu perlawanan skor akhir akan berlangsung di stadium tersebut. Stadium tersebut baru dibuka pada 29 Januari tahun ini dan merupakan stadium terakhir yang siap untuk tamasya Euro 2012. Sebulan selepas ianya dibuka, skuad kebangsaan Poland menguji padang tersebut dengan aksi perlawanan persahabatan menentang Portugal yang berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan. Stadium ini juga dilengkapi dengan atap hasil rekaan dari syarikat arkitek GSK, iaitu syarikat yang sama membina stadium municipal di Wrocław. Ya, di sebalik kesibukan beberapa negara Eropah bersiap untuk kejuaraan Euro 2012, penyerang utama Chelsea, Didier Drogba telah mengumumkan yang dikini sah akan meninggalkan Chelsea selepas 8 tahun menabur bakti di Stadium Stamford Bridge. Tiga hari selepas membantu Chelsea menjulang gelaran juara Eropah, penyerang utama Chelsea Didier Drogba mengumumkan kepada media semalam bahawa dia akan meninggalkan Chelsea. Pemain kebangsaan Ivory Coast itu menyatakan yang dia bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea dalam masa terdekat ini. Drogba yang berusia 34 tahun membantu Chelsea merangkul kejuaraan Eropah buat pertama kali dalam tempoh 107 tahun sejarah klub tersebut. Sejak ia dibawa masuk ke Stamford Bridge
Drogba telah membantu Chelsea memenangi 3 gelaran juara Liga Perdana Inggeris, 4 gelaran juara Piala FA dan 2 kejuaraan Piala Liga. Kontrak Drogba di Chelsea akan tamat pada bulan Jun ini, namun dia tidak mendedahkan kelab mana yang akan disertainya. Beralih ke saingan bola sepak Piala AFC, jagoh bola sepak dari Singapura, Home United tersingkir dari kejohanan Piala AFC tahun ini selepas tewas di tangan klub dari Syria Al Shorta dalam perlawanan yang berlangsung di stadium berkecuali di Amman, Jordan. Home United berjersey serbuk merah terlebih dahulu menguji kubu Al Shorta dengan beberapa percubaan, tetapi penjaga gol Al Shorta bertindak cemerlang dengan menafikan percubaan lawan dan sebaliknya berjaya mendahului lawan 1-0 pada minit keempat. Pada separuh masa kedua, Al Shorta terus menggandakan asakan dan berjaya menjaringkan gol kedua mereka pada minit ke-75 hasil jaringan Uday Al-Jafal untuk kedudukan 2-0. 10 minit sebelum tamat perlawanan, kedudukan berubah menjadi 3-0 apabila penyerang utama Al Shorta, Rehi Rafi, memanfaatkan kesilapan pertahanan Home United untuk meledak gol ketiga sekaligus menyingkirkan Home United dari kejohanan ini dan layak persungannya untuk mana ke peringkat suku akhir. Sementara itu, dalam satu perlawanan yang berlangsung di Iran, pasukan tuan rumah Fulat Sepahan pula menundukkan pasukan senegaranya Esteghlal 2-0. Brunei Ciza Korea letakkan Sepahan di depan seawal minit ke-8 untuk mendahului Esteghlal dengan jaringan 1-0. Pada minit ke-34, Sepahan menggandakan jaringan mereka menerusi Mohsin Bengar untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Kedudukan 2-0 itu tidak berubah hingga tamat perlawanan sekaligus melayakkan Sepahan untuk beraksi ke peringkat suku akhir Piala AFC. Di Bangkok, Thailand pula, pasukan Chonburi melayani kunjungan pasukan Al-Zawra dari Iraq. Tuan rumah Chonburi membuka tirai jaringan pada minit ke-8 apabila hantaran cantik pemain veteran Thailand Tersak Chaiman tepat ke kaki Pibop Onmo yang kemudiannya menyudahkan bola tersebut untuk mendahului 1-0. Selepas itu, tiada sebarang gol berjaya dijaringkan oleh kedua pasukan dan kedudukan 1-0 itu kekal hingga ke whistle penamat. Ya, dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk Fokus Sukan malam ini. Daripada kami, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.